Okay. Okay, kita mula kelas sekarang. Tapi sebelum tu saya nak tanya Retasan. Apa yang menyebabkan Retasan berminat nak tahu tentang adat perkahwinan Melayu? Ah, okay. Ah, Maksudnya kenapa saya minat Hmm. pilih atau merayu tentang kahwin? Hmm. Sebab sebenarnya bulan depan saya akan ke Malaysia untuk Oh, jumpa mawar saya dan keluarga dia. jumpa siapa? Maaf, Retasan punya suara agak sekat-sekat. Jumpa girlfriend saya dan keluarganya. Kawan? No, ya, kawan. Oh. Oh, kawan awak akan berkahwin? Ah, Boleh dengar tak? Agak sekat lag. It's lagging. Agak sekat. Aiman dengar suara Retasan jelas ke? Dia sangkut-sangkut. Hmm. Hmm. Okay, cuba Retasan cakap lagi sekali. Okey, sebenarnya saya akan ke Malaysia bulan depan sebab Um, saya akan jumpa saya akan jumpa uh, kawan saya dan keluarganya. pergi seorang ke? Ya, betul. Oh, kiranya kawan awak tu, kawan Retasan tu orang Melayu lah kan? Betul. Oh, dia berkahwin. Not sure. Oh, bukan dia yang berkahwin. Ya. Oh, okay, faham. I see. Okay, jadi sebelum tu kan, saya nak tanyalah Retasan, kalau dekat Jepun, macam mana majlis perkahwinan tu berlangsung? Adat-adat yang dalam budaya Jepun ada. Okey, dekat Jepun ada dua gaya Mm-hmm. majlis perkahwinan. Contohnya buat perkahwinan di nama dia, gereja, Oh, gereja. Mm-hmm. gereja atau shrine. Oh, jadi kiranya ikut agama yang dianuti lah oleh individu tu. Tapi orang Jepun tak kisah Oh, agama. Ya. jadinya majlis perkahwinan tu dia tak bergantung dengan kefahaman agama individu tu. Ya, betul. Ya, kalau Oh, pengantin baru nak berlangsung perkahwinan di gereja, okeylah, mm-hmm. berlangsung di gereja. Kalau pengantin baru nak buat majlis perkahwinan di shrine, berlangsung di shrine. Oh, jadi macam mana majlis perkahwinan tu dilangsungkan? Contohnya kalau kita tengok dalam movie Inggeris kan, Mhm, mereka akan baca like the vow before getting married. Jadi mhm. orang Jepun pun baca ke yang ucapan tu? Ya, Oh, baca. I see. Oh, Tapi walaupun mhm, dalam bahasa Jepun. dalam masa kiranya kalau buat dekat gereja akan ada pederi lah. Ada. Tapi semua bahasa Jepun. Faham? Mhm. Okay. Jadi sekarang kita akan tunjuk macam mana orang Melayu melangsungkan majlis perkahwinan atau majlis pernikahan panggil. Sekejap. Okey. Okay. Sebelum tu macam yang kita tahu dekat Malaysia ni agama rasmi ialah agama Islam dan majoriti orang Melayu ialah orang Islam. Jadi majlis perkahwinan, majlis pernikahan ni sangat berkait rapat dengan agama.
agama Islam. Jadi kami akan menurut atau mengikut guideline yang Islam telah bawa. Tapi dalam masa yang sama akan masukkan juga adat-adat Melayu. Adat-adat yang tak bertentangan dengan agama Islam. Okey. Jadi saya share. Macam mana? Okey. Sebelum tu, contohkan kalau orang Jepun, mereka akan adakan majlis pernikahan atau perkahwinan dekat gereja ataupun shrine. Untuk orang Melayu, orang Islam, mereka boleh buat dekat masjid, majlis tersebut boleh buat dekat masjid ataupun buat dekat rumah sendiri ataupun buat dekat dewan, majlis tersebut lah. Jadi tak semestinya dekat masjid atau mosque kami kan. Okay, so adat-adat dia ialah, okay, sebelum tu saya nak share video ni. Video ni 3 minit lebih. Dia ada menerangkan secara ringkas lah macam mana orang Melayu kahwin. Kejap. Kalau contohnya video ni terlalu laju, just cakap je and saya akan slowkan. Okey, dekat sini. Okay, Kalau boleh siapa dengar tak yang suara bakal video menjadi ni? raja sehari, mari kita dengarkan. Boleh. Sikitlah. Okay. Kalau laju sangat cakap tau, saya slowkan. Okey, cuba tengok dulu. Siapa yang bakal menjadi raja sehari, mari kita dengarkan. Kita cerita sikitlah mengenai adat perkahwinan orang-orang Melayu pada zaman dahulu terutamanya. Okay, jadi first sekali, untuk adat merisik ni, biasanya kita akan menghantar wakil-wakil daripada pihak lelaki pergi ke rumah pihak perempuan untuk tengok gadis ni, wanita ini available ke atau belum. Okay, jadi biasanya waktu ni kita akan membawa cincin belah rotan. Waktu ni kita tengoklah available ke tak. Okay, contoh kata available lah, barulah seterusnya pihak lelaki akan pergi ke peringkat orang kata panggil sebagai adat meminang. Jadi waktu adat meminang ni pun sama juga kita nak tetapkan tarikh bilakah kita nak berlangsungkan pertunangan, kita nak ikat pula anak gadis ni. Tapi dalam tempoh adat meminang ni sebenarnya kan pihak perempuan dia diberi pilihan tau, sama ada dia boleh menerima ataupun menolak lagi daripada pinangan daripada pihak lelaki. Seterusnya kita beralih ke peringkat orang kata adat bertunang. Jadi kalau dalam Islam ni biasanya kalau ikutkan, kalau dalam Islam bertunang kalau kita antara perempuan lelaki, kalau dah setuju kita nak Choice di Lazada 3 dari 5 70. Pilih di Choice, pilih dan padan. Beli banyak, jimat banyak. Choice kini di Lazada. Choice di Lazada. kita nak bah kahwin, tak ada cincin pun dah kira bertunang, betul tak? So tadi kalau dalam kalau dah macam adat Melayu ni, ada bagi cincin, bawa hantaran, ada tepak sirih. Dan sebenarnya kalau ikutkan adat sebenarnya pun dulu-dulu pun dia just simple tau. Maksudnya dia hanya bawa keluarga terdekat dan saudara mara je. Berlaku antara itu saja, kelompok saudara mara dan juga keluarga saja. Tapi kalau zaman sekarang bertunang dah macam bersanding kan, dia punya dia punya budaya, culture tu kan, dia punya suasana, kemeriahan dia tu macam tu. Seterusnya kita ada akad nikah, dan itulah paling penting. Kalau antara semua-semua ni yang paling penting adalah akad nikah lah. Jadi akad nikah ni lah yang paling penting adalah dia punya apa? Wali, saksi, akad, suami, isteri. Yang 5 tu. Jadi akad nikah Sebab sabu. Akad nikah ni macam biasalah, kita upacara terima nikahnya itu siapa, dan juga tak lupa juga kebiasaannya selepas akad nikah, pihak lelaki kebiasaannya akan menyarukan cincin atau menghadiahkan emas kepada pihak isteri dan berlakulah upacara batal air semayang. Dan seterusnya kita beralih pula kepada peringkat berinai, timbalan berinai. Kalau zaman dulu kan dia akan buat 3 hari berinai tau. Yang first kita panggil malam first kita panggil sebagai inai curi. Inai curi maksudnya kan hanya saudara mara je yang akan berinai dulu. Okey, seterusnya kan kita ada inai kecil tau. So inai kecil tu yang berinai Slow lah.
Setelah saudara mara, sahabat-sahabat dan juga keluarga-keluarga pengantin perempuan. Okey, the last day, akhir sekali barulah kita ada inai besar, di mana inai besar ni adalah untuk pihak pengantin perempuan. Dan macam biasalah bila kita pakai inai ni baru orang kata nampak seri pengantin kan. Biasanya jarang nampak pengantin zaman sekarang tak pakai inai. Kalau lelaki tu nampak biasa tak pakai inai kan, tapi perempuan tu jarang. At least dia akan pakai yang ni lah dekat sini. Dan akhir sekali lah, last but not least adalah majlis perkahwinan ataupun persandingan lah. Dan itulah yang paling kita nak jemput saudara mara kan, sahabat-sahabat kita, nak menghebahkan perkahwinan kita kepada orang ramai. Dan adalah persalinan di mana pengantin perlu pakai cantik-cantik. Kita ada pelamin kan. Kita ada, kalau setengah adat-adat lain mungkin lah macam ada adat bersiram ke macam orang Jawa kan. Tapi yang paling basic Melayu dulu begitulah. Yang paling penting bersanding jamu tetamu untuk makan. Jadi kesimpulan dia, saya simple je. Ikut kemampuan masing-masing. Kalau you rasa nak simple, nak permudahkan, terus kahwin, tak payah bertunang. Kebanyakan sekarang kan suka merisik bertunang, lepas tu nanti kahwin. Macam tu. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai adat perkahwinan orang Melayu. Okey, dari sini Rita Sang dapat gambaran tak macam mana adat perkahwinan orang Melayu? Okey, faham. Okey, saya nak tanya, Mhm. majlis merisik untuk apa? Apa? Majlis merisik. Merisik. Okay. So, merisik ialah the first step lah. Langkah pertama bila orang ni nak kahwin dengan seorang perempuan. Okay, jadi merisik ni tujuan dia ialah untuk kita tahu. Adakah perempuan ni dia ada someone ke tak? Dia available tak? Ataupun dia dah tak available. Okay, jadi kejap kita akan pergi dekat merisik. Nampak ke? Nampak skrin saya tak? Boleh. Okay, merisik. Merisik ni tujuan dia ialah kejap. Dia dekat sini. Okay. Dilakukan untuk mendapatkan maklumat mengenai diri perempuan yang hendak dipinang. Okay, maksudnya adakah perempuan ni ada boyfriend tak, ada someone yang dia minat tak, dia available ke tak. Jadi selalunya majlis merisik ni sekarang kita kan dah ada social media kan. Jadi kita bolehlah tahu sama ada orang tu ada seseorang atau tak. Jadi majlis merisik ni hanya untuk memberitahu yang lelaki ni nak kahwin dengan perempuan ni. Okey. Maksudnya lelaki pergi ke rumah perempuan ke? Betul, lelaki pergi ke rumah perempuan. Jadi perempuan merisik ni, perempuan duduk kat rumah je lah, lelaki yang datang. Dia nak berkenalan dengan perempuan tu, dia nak kahwin, dia nak menyampaikan hasrat, menyampaikan berita yang dia berkenan, dia minat nak kahwin dengan perempuan ni. Itu merisik lah. Okay, kemudian jika perempuan ni dia tak ada, kiranya dia available lah, and dia tak ada seseorang yang dia minat, jadinya dia akan masuk kepada proses meminang. Meminang ni lelaki ni akan like, do you want to marry me, something like that. Kalau dalam dalam bahasa Inggeris lah kan. Okay, tapi still bila proses meminang ni perempuan ni boleh tolak pinangan lelaki ni. Tapi kalau perempuan ni dia bersetuju nak kahwin, dia bersetuju lah, jadi dia pun ikatlah dengan bertunang. Jadi adalah majlis pertunangan lepas tu. Faham tak? Jadinya dia punya saya nak tanya, pihak lelaki harus bawa orang-orang daripada
Hmm. Semuanya daripada lelaki. Bermula daripada merisik, kemudian Mhm. sekejap. Kita buat ringkasan. Ringkasan yang Okay, okay. seringkas mungkin. Okay, so first kita ada merisik. Kita tanya lelaki tanya pihak perempuan sama ada dia available ke tak. Okay, something like that. Lepas tu kita ada meminang. So something like will you marry me? Mhm. Okay. Lepas tu kalau dia terima, perempuan tu cakap yes. Jadi adalah dilakukan majlis pertunangan. Atau majlis pertunang. Okay, majlis pertunangan ni maksudnya engagement lah. Dia nak jadi fiancé kepada lelaki ni jadi fiancé kepada perempuan ni. Okay, so daripada merisik sampailah majlis pertunangan ni, pihak lelaki yang akan datang ke pihak perempuan lah. Pihak lelaki sampai sini faham tak? Faham. Okay. Jadi lepas majlis pertunangan ni, dia akan ada majlis perkahwinan. Mhm. Okay, majlis perkahwinan, okay, kalau dululah kan, selepas pertunangan, dia akan buat akad nikah. Okay. Akad nikah ni ialah untuk mengikat antara lelaki dan perempuan ni untuk dia sah menjadi suami isteri. Okay. Macam mana rupa akad nikah ni? Dia akan ada beberapa syarat lah. Okay. Akad nikah ni sangat berkait rapat dengan Islam. Okay. Macam mana cara nak mengikat lelaki dan perempuan ni menjadi suami isteri. Okay. Dia punya syarat atau dia punya orang panggil rukun. Okay. Orang Melayu atau kami panggil rukun. Ni. Rukun nikah untuk memastikan yang akad nikah ni sah ialah kena ada pengantin lelaki, obviously, pengantin perempuan, wali. Wali ni selalunya ayah kepada perempuan. Itu wali first lah. Mhm. Wali, ayah kepada perempuan ni. Keempat, 2 orang saksi lelaki. 2 witness, man lah. It has to be man. Kemudian ijab dan kabul akad nikah. Okay. Jadi ini ialah perkara yang perlu ada ketika akad nikah tu berlangsung. Okay, masa mana akad nikah ni berlangsung? Rasanya Ryotasan tak pernah tengok kan akad nikah? It's something like... Ya, pernah. Oh, pernah tengok? Ya, saya pernah tengok Oh, pernah dalam tengok. YouTube. Okay. Okay. Maybe kita tengok lagi sekali lah. Macam mana dia berlangsung. Pertamanya, izinkan Dengar tak suara video ni? Seperti mana yang Nabi sebut, barang siapa yang meminum Boleh dengar. Allah binakan mahligai di syurga sana nanti insyaAllah. Ini saya mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia, yang berhormat Datin Hajah Mastura binti Tan Sri Datuk Yazid dan rombongan ke Sime Darby Convention Center
Minta maaf lah. Lain slow. Alhamdulillah, sampailah sudah masa hajat dan impian pihak rombongan kami ini untuk dimakbulkan. Lama lah pula kejap. Dia tak yang maju. الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rasanya tak boleh tengok lah. Internet slow. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita mulakan majlis dan penuh barakah ini dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak boleh, slow. Minta maaf lah, line saya slow. Dia Tak apa. lag. Ya na'budu ya. Tapi Rio Tasang pernah tengok dekat Malaysia. Pernah. Dalam YouTube je. Oh, dah YouTube. Okey, tak apa. Kiranya inilah yang Yes. dinamakan akad nikah, yang dia akan salam and dia cakap aku nikahkan kau Okey. dengan Saya pernah ikut Mm-mm. saya pernah ikut majlis bertunangan pertunangan. dan Hmm. majlis bersanding. Iya, betul. Oh, majlis pertunangan dengan bersanding. Bersanding Mhm. dalam majlis pertunangan atau bersanding selepas akad nikah? Selepas akad nikah. Oh, selepas akad nikah. Oh, jadinya Rita sangat berpengetahuan jugalah pasal perkahwinan Melayu. Okey. Saya tanya, Ana ni sudah pernah melisik atau berminat? Belum. Ya, kalau belum. Belum. Pernah Belum. ikut. Pernah ikut. Okay. Sebab kakak saya ada 3 orang kakak. 3 semua dah kahwin. Okay. 3 orang Oh, dah kahwin. Jadi, yang pernah bertunang buat majlis pertunangan hanya seorang je. okay. Kakak saya yang sulung, dia terus kahwin. Tak ada pertunangan, terus kahwin. Kakak saya yang kedua bertunang, lepas tu kahwin. Mhm. Ada merisik saya tak sure. Okay. Kakak saya yang ketiga bertunang secara antara family dengan family je. Maksudnya kami pergi restoran, lepas tu kami bagi cincin. Pihak lelaki bagi cincin. Jadi kami kira tu pertunangan. Sebab Okay. majlis pertunangan yang besar-besar sebenarnya lebih kepada adat. Kalau ikut Islam, Mhm. jika perempuan dan lelaki ni dia dah berjanji untuk berkahwin, itu sebenarnya dah dikira bertunang. Jadi kadang-kadang ada orang dia terus kahwin, dia tak bertunang. Sebab bertunang tu tak wajib. Tak wajib tu maksudnya faham kan? Atau wajib. Wajib, faham tak bila saya cakap tak wajib? Faham. Maksudnya akad nikah wajib. Akad nikah wajib. Betul. Akad nikah itulah yang utama sebenarnya, yang mengikat antara lelaki dan perempuan ni untuk dia sah bergelar suami isteri.
Faham? Contohlah, wali ni yang menikahkan tu, orang kata tak layak menjadi wali, kan? Tak layak untuk menikahkan perempuan dan lelaki ni. Jadi, akad nikah tu akan jadi tak sah. Mereka tak boleh bergelar suami isteri. Sebab tu, banyaklah proses kita nak betul-betul memastikan wali ni layak menjadi wali. Hmm. Begitulah. Okay. So, Okay. tapi kalau kita cakap pasal, okay, kita tengok satu persatu Kita tengok dengan lebih mendalam sikit. Kita tengok merisik. Okay, maybe Ryota-san nak baca. Baca dari Okay. sini. Sekejap. Saya nampak tak? Okay. Adat merisik ni sudah lama dipraktikkan di dalam masyarakat Melayu ini. Walaupun perkara ini sudah jarang dilakukan oleh pengantin zaman sekarang. Adat ini masih dari diamal. Merisik ini sebenarnya satu pengalaman yang manis dan indah. Diringkaskan, merisik ini sebenarnya tinjauan yang dibuat oleh wakil pihak lelaki kepada keluarga pihak perempuan untuk melihat sama ada dia berpunya atau tidak. Jadi inilah, Semestinya, ini dia punya tujuan lah. Tujuan merisik. Ni point okay. dia. Faham kan? Ada tak yang tak faham dekat ayat ni? Apa maksudnya tinjauan? Oh, tinjauan. Okay. Tinjauan datang daripada perkataan tinjau yang bermaksud dalam bahasa Inggeris tu peek. Peek. Ya, tinjau. P-E-A-K. Yes. Tinjau. Peek. Contohnya, tinjau dari pintu. Kan? Meaning like peek from the door something. So tinjauan ni tu like untuk melihat lah. Dia sama seperti melihat. Melihat. Okay. Okay, boleh sambung. Okay, silakan boleh sambung. Okay. Semestinya beberapa soalan akan ditanya, tapi jangan risau kerana semasa merisik ini semua orang menjaga adab masing-masing. Adab masing-masing. Okay, jadi situlah. Okay, next. Okay. Dari riskan inilah anda boleh nampak keikhlasan dua belah pihak. Ada sahaja kes di mana dah lama bercinta tetapi masa merisik pula pihak lelaki tiba-tiba jadi berdukut. Cincin pun tak diberikan. Kalau macam ini, bolehlah pihak perempuan tolak sahaja riskan ini. Diingatkan terlebih dahulu merisik dan meminang ini adalah dua perkara yang berbeza. Merisik ini hanya melihat terlebih dahulu, bukannya terus berbincang pasal hantaran kahwin. Jangan pelik pula nantinya. Jika anda ingin tahu bagaimana proses merisik ini berjalan, bercaralah artikel ini sampai habis dulu.
Yeah, basically that's merisik dengan meminang. Merisik dia nak melihat terlebih dahulu lah. Dia bukan Boleh. terus bincang pasal kahwin. So, kiranya apa yang mereka lakukan ketika nak merisik, mereka akan pilih wakil bagi pihak lelaki dulu. Okay. Untuk hantar ke rumah perempuan tu lah untuk tanya sama ada perempuan ni available ke tak. Okay. Lepas tu, mereka akan sampaikanlah hajat yang lelaki ni nak kahwin dengan perempuan ni, mereka bagi tahu. Contohnya, Sarah ni dah berpunya ke? Kalau belum berpunya, Adam nak berminat macam tu contohnya. Kemudian barulah dia merisik. Okay, lepas tu akhirnya pihak perempuan akan bagi jawapan lah. Dia kena perempuan ni lah korang panggil, jangan dipaksa lah. Di sini ibu kepada bakal pengantin perempuan akan bertanyakan anak gadisnya sama ada ingin menerima atau menolak risikan. Okay. Ini penting, tanpa dipengaruhi oleh sesiapa. Maksudnya tak boleh ada paksaan lah dalam perkahwinan, dalam nak menerima risikan tu. Okay. Jadi bila pinangan diterima, ibu bapa anak perempuan akan hubungi pihak lelaki. Jadi ini adat-adat dululah kan. Kalau sekarang ikutlah, ada je orang tak merisik, ada je sebab dia terus bertunang je. Sebab apa? Sebab dah tahu kan, kita sekarang ada social media. Kita tahu perempuan yang available ke tak. Tapi kalau nak jaga adat tu lagi, bolehlah merisik. Macam tu. Kakak saya tak merisik pun. Saya nak tanya, apa pihak perempuan tanya kepada lelaki? Apa pihak perempuan tanya kepada lelaki? Oh, pihak Untuk investigation. boleh tanya apa-apa je. Macam apa-apa yang pihak perempuan nak tahu pasal pihak lelaki ni, boleh tanyalah. Tak ada limitation. Dia tak ada macam format ke apa ke. Depends. Menjawab soalan tak? Ya. Faham? Okay. Jadi lepas merisik tu lah diorang akan masuk meminang pula kalau perempuan tu available. Macam saya dah terangkan tadi. Okay, so that's merisik lah. Okay, yes. So, okay. Sewaktu merisik ni kan, orang zaman dulu lah, orang yang betul-betul menjaga adat, mereka akan bawa tepak sirih. Tepak ada tak kamu? Kurang macam lah, tepak sirih. Ni daun tau, daun sirih. Daun sirih? Daun sirih. Pernah makan tak? Sangat pahit. Tak pernah makan. Oh, dia sangat pahit. Tapi, kita sangat tengok. pahit? Pahit. Tapi dia bagus untuk kesihatan rasanya. Sebab tu orang makan. Tepak sirih. Inilah dia. Ni kalau orang yang betul-betul menjaga adat, dia akan buatlah macam ni. Ni contohkan hantaran. Sekejap, tunjuk. Okay. Jadi sewaktu majlis perkahwinan kan, ataupun bertunang, mereka selalunya akan bawa hantaran. Mereka akan bawa hantaran dalam bentuk dulang atau duit lah. Okay, dia punya adat, tak silap saya, contohnya kalau lelaki bagi perempuan 5 dulang kan,
5 benda ni, 5 dulang, perempuan akan balas dengan perempuan akan balas dengan 7 lebih 2. Kiranya perempuan akan balas lebih lah kalau tak silap saya. Macam tu. So contohnya kalau lelaki bawa okay, nak tanya. ada kedai yang dijual tepak siri. Oh, boleh ni. Boleh lah minta orang buatkan hantaran ni. Kita boleh bayar lah orang prepare untuk sediakan kita hantaran tepak ke. Kita minta lah. Kalau nak buat sendiri pun boleh. Macam contoh kakak saya buat sendiri. Kakak saya buat sendiri tapi kena kreatif lah. Kalau tak jadi, kalau kena kreatif lah. Kalau tak jadi buruk malu pula. Okay. Jadi ni macam kiranya macam hadiah lah. Hadiah. Tapi sebenarnya tak wajib. Hantaran ni bukan wajib pun. Ke? Tapi adat. Bila kita cakap adat ni tak wajib pun. Jadi okay. Dalam tepak sirih ni kalau nampak kan, dia ada sirih. Lepas tu dia ada 4 macam bekas ni. Okay, kita tengok kat sini. Dalam dia ada apa sebenarnya? Dia ada pinang. Nampak tak Dia ada pinang, kapur, gambir, tembakau. Okay. Dalam tu lah, itulah apa yang dia isi dekat dalam bekas tu. Dia tak pernah tengok tak? Tepak sirih ni. Pernah tengok? Oh, pernah tengok. Oh, dia tak banyak pengetahuan tentang adat Melayu. Iya, pernah tengok tapi pada waktu itu saya tak faham apa kegunaan. tepak sirih itu. Okay. Faham. Ni lah dia yang kita isi dalam tu. Jadi tepak sirih ni sebenarnya kita try baca kat sini. Tepak sirih khas digunakan sebagai barang perhiasan dalam upacara rasmi. Okay. Oleh kerana tepak sirih penting dalam adat istiadat, ia tidak layak digunakan sembarangan. Tambahan pula harganya mahal dan susah untuk dijaga dan dibersihkan. Kiranya ia adalah satu barang perhiasan yang kita guna dalam upacara-upacara rasmi. Tapi sekarang tepak sirih sering digunakan sewaktu perkahwinan je, untuk perkahwinan je. Untuk majlis-majlis lain dah tak guna sangat dah tepak sirih ni. Dia adalah nilai-nilai kepada tepak sirih ni. Itulah dia. Okay, untuk hantaran. Kiranya tepak sirih ni dia akan bawa sewaktu merisik boleh, ataupun waktu bertunang mereka bawa dalam dulang macam tadi kan. Inilah sebenarnya. Okay, untuk kita tengok hantaran perkahwinan. Pernah tengok apa hantaran perkahwinan? Rasanya pernah kot. Hantaran perkahwinan. Apa? Hantaran perkahwinan. Macam ni. Oh. Pernah tengok tak? Pernah. Tapi semasa saya ikut majlis bertunang, bertunang saya pernah tengok macam ni. Betul. Betul. Ada orang waktu majlis pertunangan mereka buat juga hantaran. Ni kita panggil hantaran lah. Tapi ada orang dia tak buat waktu pertunangan. Selalunya dia orang buat waktu majlis perkahwinan lah. Hantaran kahwin. Contohnya macam ni kan kita tengok 1, 2, 3, 4
5, 6, 7. 7. Jadi kalau lah ni lelaki beri kepada perempuan, adatnya perempuan kena bagi lebih 2, 9. Tak silap saya. 9. Oh. If I'm not mistaken. Hold on. 9. 7, 9. 5. Kalau 5, kalau lelaki bagi 5, perempuan bagi 7. Kalau lelaki bagi 9, perempuan bagi 11. Macam tu. Lebih 2. Tapi rasa maksimum 11 mungkin lah. Macam tu lah. Untuk apa yang kita nak letak dekat hantaran ni, ikut apa kemahuan kita lah. Nak letak apa-apa je boleh. Tak kisah. Ada orang dia akan buat hidden macam ni. Dia tak tunjukkan hadiah tu. Ikut creativity. Macam tu lah. Okay, lepas tu okay. Sekarang kalau lepas akad nikah yang kita sepatutnya tengok dekat ni kan, akad nikah. Lepas akad nikah selalunya mereka akan buat majlis bersanding. Bersanding tu yang mereka akan duduklah dekat atas pelamin. Ni kita panggil pelamin. Sekejap. Pelamin. Orang Jepun ada ke pelamin? Macam ni. Apa pelamin? Pelamin. Macam ni. Orang Jepun ada ke kalau waktu kahwin? Contoh. Ada. Oh, ada. Jadi, okay. Jadi, lepas mereka lepas mereka akad nikah, mereka akan bersanding lah dekat atas ni. Perempuan dengan lelaki duduk sebelah-sebelah. And just selalu dia orang akan ambil gambar and everything. Lepas tu waktu ni lah orang akan makan-makan dekat dalam dewan ke. Kadang-kadang kalau budaya Jepun saya tak pasti. Kalau dekat Malaysia, dia punya ada orang yang suka buat majlis secara besar-besaran. Jadi mereka akan jemput 1,000 orang untuk datang ke 1,000 orang. Betul-betul. Kakak saya termasuk pengantin lelaki. Mereka jemput 1,000 orang. Majlis perkahwinan kakak saya. Jadi, penat lah. 1,000 orang satu hari ke? 1,000 orang satu hari? 1,000 orang satu hari. Weh. 1,000 orang satu hari. Ramainya. Betul. Maksudnya kakak Hana ni sediakan makanan untuk 1,000 orang satu hari. Betul-betul. Wow. Sebab tu majlis perkahwinan ni kadang penat. Tapi ikut orang lah, kemampuan. Ikut kemampuan. Kos lagi. Tapi kakak saya, dia buat gabung. Kiranya belah pihak lelaki dengan pihak perempuan share satu majlis. Okay. Ada orang, dia orang buat 2 majlis tau. Pihak lelaki punya majlis dengan pihak perempuan. Contohlah, perempuan ni daripada Kedah, lelaki ni daripada Kelantan. So, dia orang akan buat 2 lah. 2 majlis, dekat Kedah satu, dekat Kelantan satu. Jadi kos tu besar lah. Tapi boleh je kalau nak gabungkan. Dia ikut keluarga masing-masing. Macam tu lah. Lepas tu, selalunya, pernah dengar tak door gift? Door gift? Door? Ya, door gift. Door gift ni selalunya macam ni, akan diberikan kepada tetamu. Pernah kan? Pernah dapat kan? Pernah. Ya, saya pernah dapat gift macam ni. Majlis pertunangan?
Ya, majelis perkawinan. Okey. Maksudnya Ria Tasan pernah pergi majlis perkahwinan lah? Tapi tak pernah tengok akad nikah. Tak pernah tengok akad nikah. Okey. Saya harap Ria Tasan dapat tengok nanti. Ya, Selalunya dia suatu hari akan buat nanti. pagi lah. Selalunya mereka akan buat pagi. Mungkin boleh macam kalau nak tengok boleh tanya akad nikah pukul berapa. Tak kena tanyalah sebab kadang-kadang dia terus kahwin je kan, kita tak boleh tengok akad nikah tu. Sebab selalunya akad nikah memang awal dia buat pagi lah. Biasanya pukul berapa? Sekejap. Pagi lah. Before tengah hari. Sebelum tengah hari lah. Macam Tapi pukul 10. pukul 10 ke? Dah lama dah. Saya tak ingat. Pukul Sebab 9. Ya kot. Saya rasa lah. 9, 10 macam tu. Awal-awal. Macam ada orang akad nikah, dia orang akan buat baju lain. Perempuan akan pakai baju lain. Lepas tu majlis bersanding, dia orang tukar baju. Ada macam tu. Ada yang sama je baju. Macam kakak saya, baju-baju yang ada 2 baju. Kakak saya akad nikah baju putih tak silap. Baju bersanding warna oren macam tu. Songket. Okay. Baju apa harus pakai Baju untuk akad perkahwinan. nikah? Akad nikah. Ya. Selalunya, tak tahulah kenapa, tapi selalunya mereka akan pilih baju putih. Baju putih. Tapi tak ada kewajipan pun, tak ada macam peraturan ke apa ke, ikutlah. Ikut pilihan sebenarnya. Tapi selalunya mereka akan pakai baju putih. Akad nikah. Lepas tu tukar baju warna-warni. Waktu bersanding. Tapi bukan semualah. Ada je. Dia ikut individu. Sebab tak ada guideline kan. Tak ada peraturan yang kita kena ikut. Lepas tu apa Okay. Ria Tasan pula. Ada tak soalan nak tanya tentang perkahwinan? Okay. Saya nak tanya. Ada kes perkahwinan antara Melayu dan Jepun? Melayu dan Jepun. Ada Soalan. ke? Melayu kahwin dengan Jepun. Ada. Ya. Boleh je. Saya nak tengok kalau ada majlis macam tu. Kalau video saya tak pastilah ada ke tak. Tapi saya ada kenalan. Tak silap saya kenal tak Afia Sang? Tak kenal. Tak kenal. Afia Sang, dia suami dia pun orang Melayu juga. Tak silap saya. Tapi Afia Sang orang Jepun ke? Afia Sang orang Jepun. Tapi saya tak pasti Ria Tasan tahu ke tak. Tapi kalau contohnya orang Islam, dia kalau nak kahwin, dia kena kahwin dengan orang Islam juga. Dia tak boleh kahwin berlainan agama. Jadi orang Jepun tu kena revert dulu kepada Islam baru boleh kahwin. Tapi contohnya kalau dari segi nak buat majlis kan. Afia Sang maksudnya Afia Sang masuk Islam kan? Betul-betul. Afia Sang masuk Islam. Saya mengingat macam mana keluarga Afia Sang berkomunikasi dengan keluarga lelaki. Bahasa apa? Rasanya suami Afia Sang boleh cakap Jepun.
Oiku. Hmm. Macam Maya-san. Sama lah. Maya-san dengan suami dia cakap Jepun. Oh, Maya-san sudah kawin. Dah kahwin. Oiku. Oh,そうなんだ。dia orang Jepun. Suami ke? Suami suami. Akira-san. Oh, suami Akira-san orang Melayu. Okay. Maya-san, Maya-san, Maya. Kenal kan? Maya-san, Maya-san saya tahu. Hmm. Dia pun sudah kawin. Dah kahwin. Oh, ingatkan di atas dah tahu. Oh, dah kahwin. Maya-san dah kahwin. Oh ya. Maksudnya Maya-san kawin dengan orang mana? Orang Melayu. Oh, そうなんですか。 Orang Malaysia juga. Oh, di atas tak pernah jumpa Maya-san ke? Saya pernah jumpa dekat UKM, tapi Oh, I didn't know that. Oh, you didn't know that. Oh, okay, now you know. Yeah. Now I tell you. Yeah, she got Terkejut married. dan bahagia. Alhamdulillah, kahwin. そうなんだ。So maksudnya dia sudah buat majelis perkawinan dekat Malaysia. Saya tak tahu sebab bila waktu saya kenal Maya-san, dia memang dah kahwin. Jadi saya tak. Kalau Maya-san dia buat majlis pun saya tak tahu. Saya tak tahu. Dia dah kahwin lah waktu saya kenal dia. Kiranya awal lah Maya-san kahwin. Bila saya kenal dengan Maya-san, saya dekat UKM, dia sudah kahwin. Dia kahwin bila ya? Bila kahwin? Saya rasa baru dalam setahun kot. Saya tak pasti. Saya tak pasti juga bila the exact date she got married. I don't know. Okay. Yeah. That's how it is lah. You look so surprised. Ya, kalau macam tu saya nak ikut majelis dia. Faham. Ya. Alah. Kalau tak boleh, tak boleh. Dah habis. Sebab dah lama dah kahwin. Dah, kalau tak pun setahun kot, setahun lebih atau 2 tahun macam tu. Tak ingat juga. Lepas tu, sekejap. Kiranya Riyata-san teringin nak tengok majlis perkahwinan dekat Malaysia lah. Sekejap. Majlis perkahwinan antara Jepun dengan orang Melayu dekat Malaysia. Iya. Saya minat. Faham. Rasanya saya pernah tengok dulu. Kawan Hazika-san ke? Hazika-san kenal Ryota-san? Tak kenal? Tak kenal. Dia kenal Ryota-san dekat UKM. Kawan dia lah yang Hazika. Hazika. Dia perempuan ke? Perempuan. Dia kahwin dengan orang Malaysia. Belum kahwin Orang lagi. Jepun. Belum kahwin lagi. Kawan dia. Okay. Kawan dia tak silap. Kawan dia. Faham. Jadi kiranya kan nak cakap contohlah kalau budaya lain, contoh budaya Jepun kahwin dengan orang Melayu contohnya. And nak buat majlis bersanding ni contohnya nak pakai kimono. Contohlah boleh je. Boleh. Pakaiannya ikut ikut masing-masing.
Contohnya nak pakai kimono boleh lah. Dia kiranya asalkan tak bertentangan dengan Islam, pakaian tu. Kiranya perempuan kena menutup lah macam tu. Yes. Pakaian apa-apa boleh. Pakaian apa-apa boleh asalkan menutup aurat. Orang Okay. menutup aurat. Yeah. That's how it is. Okay. Ada tak lagi yang saya tak terangkan? Ada soalan lain tak? Tak ada lagi. Tak ada. Okay, let's see. Tengok sekejap dia dah loading. نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati Encik Zamhari selaku The girl dia pakai baju putih. bagi pasangan yang didekatkan pada pagi yang begini, yang saya hormati Muhammad Haziq bin Munafiah selaku bakal pengantin lelaki dan ahli hubungan daripada sebelah pihak lelaki, yang saya raikan saudari Syedatul Fifi Fazrin binti Zamhari selaku bakal pengantin perempuan dan ahli rombongan daripada sebelah pihak perempuan. Para hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita berada dalam majlis hijab kabul yang saya akan laksanakan sebentar nanti. Dalam sebelum akad nikah laksanakan, maka saya akan bacakan sikit ketubah untuk peringatannya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sebentar nanti maka akan terbentuklah sebuah rumah tangga yang sah mengikut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Islam memang menggalakkan setiap insan supaya segera bernikah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa, maknanya maka berkahwinlah dengan siapa yang berkenan daripada kalangan perempuan-perempuan. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mencegah dengan sekeras-kerasnya daripada melakukan perbuatan zina dengan firman-Nya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a. Isteri ada peranan yang perlu dipahami. Saya merasakan bahawa bakal pengantin lelaki dan bakal pengantin perempuan terlalu faham tentang hal-hal perkahwinan ya. Di Jabatan Agama masing-masing mereka nak menikah kahwin dikendaki mengikuti kursus perkahwinan. Syarat kursus perkahwinan yang dilalui oleh kami itu memberi kepahaman kepada kamu. Apa yang faham lepas daripada ni agar menjadi suami yang soleh. Lafaz aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Contohnya Muhammad Haziq bin Muhammad Nafiah. Kamu sebut saya. Saya ke aku ke I? Saya betul saya. Jadi aku pula ya. Boleh dengarkan video ni? Boleh. Kamu sebut saya nikah akad nikah kau dan saya kahwinkan akad nikah dengan Sayyidatul Fifi Fazrin binti Zamhari dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Kamu jawab saya tidak menikah Sayyidatul Fifi Fazrin binti Zamhari dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Cuba jawab sekali. Aku terima nikahnya. Kan jadi aku. Tadi saya kan, tadi saya. Okey, tak apa. Saya ke aku tak apa. Okey. Saya terima nikahnya. Okey. Sayyidatul Fifi Fazrin binti Zamhari. So, anggarannya testing. Berapa ringgit hantar? Mas kahwin. Mas kahwin tak ada limit. Tapi dia wajib. Sekejap kita tengok. Harga mas kahwin. Dapat sini ada tak? Okey. Azadi. Sekejap. Di sini. Kadar mas kahwin mengikut negeri tahun 2020. Kiranya Islam, saya baca, Islam tidak menetapkan sebarang nilai untuk mas kahwin. Jadi dia bergantunglah kepada persetujuan kedua belah pihak.
Tapi untuk mengelakkan sebarang masalah, Majlis Agama Islam Negeri telah meletakkan nilai mas kahwin pada kadar yang tertentu. Berikut adalah kadar mas kahwin yang telah ditetapkan mengikut setiap negeri untuk tahun 2020. Inilah dia. Kiranya Ikut negeri. sebenarnya kalau baca kat sini kan, ianya Islam tak menetapkan sebarang nilai untuk mas kahwin. Kiranya sebenarnya ia tidak ditetapkan, tapi Majlis Agama Islam Negeri yang meletakkan nilai ni. Mungkin nak mengelakkan apa-apa masalah mungkin. Mengelakkan, saya tak sure lah masalah apa. Jadi selalunya mereka Okay, akan faham. tapi sebenarnya dia bergantung juga. Dia bergantung kepada persetujuan kedua-dua belah pihak. Ni dia punya harga lah mas kahwin. Ikut negeri lah selalunya. Macam tadi 300 kan? 300 kan dia cakap dalam video tadi. Mungkin dia dari Selangor. Kita tak tahu. Mungkin lah. Kenapa Selangor sangat mahal? Tak tahu. Bergantung Tahu. negeri lain. Macam ni kan. Kalau saya Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Mana Negeri Sembilan? RM24. Boleh. Macam tu lah. Tapi macam Perlis Kedah kan, tiada ketetapan pun. Ikutlah sebenarnya untuk kita. Lepas tu dia ada mas kahwin. Mas kahwin ni memang wajib. Wajib bagi. Tapi mas kahwin ni selalunya tak banyak pun. Macam paling banyak pun 300 macam tu kan. Yang banyaknya orang selalu bagi hantaran. Contohnya lelaki bagi dekat perempuan 10,000 contohnya. Tu banyak lah. Tapi tak wajib 10,000. sebenarnya. Dan selalunya kadang-kadang hantaran diguna untuk majlis perkahwinan tu. Pihak lelaki bagi dekat perempuan, untuk perempuan guna untuk majlis perkahwinan. Contohlah. Tapi dia tak wajib. Hantaran tak wajib. Yang wajib mas kahwin. Sebab macam kita tengok tadi kan. Rukun dia. Sekejap. Mana tadi? Ijab dan kabul. Ijab dan kabul ni lah. Akad nikah ni. Dia tak ada cakap pasal. Kenapa dia tak ada cakap pasal. Tadi pernah dia cakap kat sini. Okay. Habiskan. Tapi kiranya mas kahwin ni wajib lah. Tapi yang tak wajib tu hantaran. Tapi orang selalu bagi hantaran banyak. Mas kahwin sikit. Okay. Lepas tu. Cakap pasal apa tadi? Oh, kita tengah tengok ni kan tadi. Okay. So macam tu lah orang buat. So macam ni kan tadi dia buat cubaan dulu kan. Rehearsal untuk lelaki tu. Sebab selalunya lelaki akan gelabah. Nervous. Gelabah. Nervous. Nervous nak kahwin. Lepas tu adalah majlis batal wuduk. Tahu tak majlis batal wuduk? Tak tahu. Majlis bukan majlis. batal wuduk. Dia macam lepas akad nikah tu kan. Okay, dia Tasan tahu kan kalau dalam Islam lelaki dengan perempuan tak boleh bersentuhan. Sekali lagi. Dalam Islam perempuan dengan lelaki tak boleh bersentuhan kecuali dia lelaki yang apa ni orang kata, lelaki stranger lah, a stranger man. Faham. Kecuali lah kalau lelaki tu ayah ke adik ke, macam tu boleh lah. So ada, kalau lelaki yang kita tak boleh sentuh ni, kita kena kahwin dulu baru boleh sentuh kan. Okay, so lepas akad nikah dia ada apa yang dipanggil batal wuduk lah kan. Sesi batal wuduk di mana
perempuan dengan lelaki yang dah kahwin ni, dah sah ni, dia orang akan salam atau cium dahi macam tu. okey. Lepas akad nikah baru boleh sentuh. Lepas akad nikah baru boleh sentuh. Betul-betul. Kiranya sebab tu ni lah akad nikah ni sangat penting. Macam benda yang wajib lah. Ni lah dia punya poin utama dia lah, ialah akad nikah ni. Sebab bila lepas akad nikah ni lah yang perempuan dengan lelaki boleh sentuh. Okey. So, kan ditunjuk tak? Tadi. So, kenapa dipanggil batal wuduk? Sebab Batal wudu. batal wuduk. Wuduk ni sebenarnya orang Islam dia akan ambil wuduk sebelum menunaikan solat, sembahyang kan, solat ataupun buat apa-apa ibadah. Ibadah ni maksudnya way of worshipping God lah kan. So mereka akan ambil wuduk. Adalah cara-cara dia dengan menggunakan air, adalah cara-cara dia. Jadi macam mana wuduk ni boleh terbatal? Salah satu cara dia boleh terbatal ialah dengan lelaki dan perempuan bersentuhan. Kecuali lelaki tu kita punya abang atau ayah ke atau lain lah. Jadi bila lelaki dengan perempuan yang dah berkahwin ni dia bersentuhan, jadi batal lah wuduk dia orang, batal lah wuduk mereka. Sebab tu dia dinamakan batal wuduk, sesi batal wuduk. Okay, macam tu. Tu just for your information lah. Ya. Saya nak tanya, saya pernah tengok gambar yang majlis perkahwinan di Terengganu. Terengganu, Tapi perempuannya tak pakai tudung semasa majlis perkahwinan. Okay. Kenapa tak pakai tudung? Okay, sebenarnya pakai tudung tu wajib. Wajib bagi setiap perempuan lah. Sebenarnya menutup aurat. Sebab rambut kami dan leher ni, dada semua tu kena tutup. Wajib. Tapi ada perempuan tak ikut, tak buat benda tu. Tapi kalau dia tak buat pun ketika majlis perkahwinan dia, perkahwinan tu, akad nikah tu tetap sah. Tetap sah. Cuma yang mendapat dosa, orang panggil the sins, dosa tu kepada perempuan yang tak pakai tudung tu lah. Tapi perempuan tu tetap Islam, tetap Muslim. Macam tu. Tetap beragama Islam. Faham. Maksudnya ada beberapa orang yang tak pakai tudung. Ramai je. Faham. Tapi tu wajib lah sebenarnya untuk perempuan Islam, beragama Islam. Dia menutup. Faham. Okay. Kalau pakai nikab. Oh, nikab. Wajib yang macam tutup tak wajib. Betul-betul. Tak wajib. Even sebenarnya nikab tu perempuan pakai selalunya lah digalakkan untuk perempuan yang terlalu cantik. Cantik. Tapi tak wajib pun. Even kalau perempuan tu cantik, dia tak nak pakai, tak wajib. Maksudnya perempuan yang pakai nikab maksudnya perempuan yang tercantik. Sebenarnya macam tu. Tapi ikutlah. Kadang-kadang contohnya kalau perempuan tu dia nak pakai nikab, tapi ikutlah kalau dia ikut individu. Tapi yang digalakkan kepada orang yang cantik lah. Tapi kadang-kadang orang cantik pun tak pakai.
Oh, Kadang-kadang orang cantik ya pun tak sangat menarik, menarik. Hmm. Tapi kadang-kadang ada juga yang orang yang pakai nikab tu, perempuan tu biasa-biasa je, tapi ikut dia punya ikut dia punya kemahuan dia nak pakai atau tak. Okay. Lepas tu kan, saya lupa nak cakap tau, ada adat dekat majlis perkahwinan orang Melayu ni, dia orang suka buat persembahan silat. Pernah tengok tak? Persembahan silat. Macam yang tu. Dekat depan pengantin lelaki dengan pengantin perempuan. Sekejap, saya nak share video. Kawan pihak lelaki, kawan lelaki atau Tak kawan kisah, perempuan boleh buat. je siapa-siapa. Boleh. Saya nak share video. Sekejap, saya tunjuk. Dekat line. Dekat line boleh share video kan? Dapat tak video? Tengah loading. Tapi pasal silat ni lah kan? Rio Tasan pernah tengok orang bersilat? Apa dia? Rio Tasan pernah tengok orang bersilat? Bersilat? Saya pernah tengok silat Indonesia. Silat Indonesia? Dekat mana? Dekat Jakarta. Okay, tak silap saya tak ambil silat. Tapi tak silap saya, silat Indonesia dengan silat Malaysia tak ada beza pun. Sama je rasa. Sebab dia memang asal yang sama kan silat. Saya dah hantar dekat group line. Dapat tak? Cuba tengok. Okay. Siapa dia? Tak tahu lah. Mungkin kawan perempuan tu ke kawan lelaki. Kadang-kadang macam adik. Kadang-kadang kakak. Ada juga ayah yang buat. Mereka kakak kamu, kakak Hanani. Tak. Keluarga saya tak ada yang bersilat. Okay. Macam tu lah. Lepas tu pernah tengok kompang tak? Kompang? Kompang. Nanti tak di sini. Video ini majlis perkahwinan. Video ini majlis perkahwinan kakak kamu. Tak. Tak. Okay. Tak. Ni saya ambil dekat internet. Majlis perkahwinan kakak saya, saya tak jumpa video dia. Kalau okay. Pernah tengok tak paluan kompang ni? Tak pernah. Okay. Kalau macam yang klasik lah kan. Macam dulu-dulu orang kahwin, dia orang akan ada kompang ni lah. Paluan kompang ni. Tapi sekarang orang macam tak buat dah. Kalau Rio Tasan bernasib baik nanti bolehlah tengok. Boleh saksikan. Tak ada pula. Sekejap. Sini.
Ya, boleh. Okay, let me skip to here. Yeah, this is kompang lah. Sekejap. Tunggu je. Yeah, so basically that's the what we call it modernized version. Bagus sangat. So sebenarnya kan diorang buat persembahan ni dekat depan pengantin. Terus kiranya depan tu pengantin lah, dia menghadap pengantin. Sebab tu diorang tak menghadap tetamu. Sebab depan tu ada pengantin. Macam tu lah. Mana? Yeah, that's how it is. Oh, sorry, dah pukul 10.20. Tak apa. Okay, so maybe kita boleh end lah kelas hari ni. Minta maaf lah. Okay. Ambil masa lama pula. Terima kasih sangat. Okay, sama-sama. Kalau ada apa-apa soalan pasal adat kahwin ni, just bagi tahu je. Nanti Aiman pun boleh Okay, tolong. terima kasih. Aiman lagi lah dia tahu. Aiman pun boleh tolong. Sebab Aiman lagi tahu kot. Sebab dia lelaki kan. Oh, Aiman Lelaki. sudah kahwin ke? Aiman belum kahwin. Tapi selalunya lelaki dia kena ni lah. Dia kena banyak lah pengetahuan kan. Nak berisik semua. Macam tu. Faham. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Okay, bila kelas seterusnya?